Iran baru sahaja membuat salah satu langkah paling bijak dan terancang yang pernah kita lihat daripada mereka dalam beberapa tahun ini. Mereka berjaya memerangkap Netanyahu untuk menguji Trump dan sedang cuba menulis semula peraturan konflik ini supaya memihak kepada mereka. Sama ada mereka benar-benar berjaya atau tidak, bergantung sepenuhnya kepada keputusan yang masih belum dibuat. Tetapi untuk memahami apa yang dipertaruhkan dalam keputusan-keputusan itu, anda perlu faham terlebih dahulu apa yang sebenarnya cuba dilakukan oleh Iran. Kerana versi berita hujung minggu ini dan versi sebenar adalah dua cerita yang sangat berbeza. Dan itulah sebabnya kami berada di sini. Selamat datang ke rancangan New York Case di JNS TV. Mari kita fahami sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang sangat gila ini. Jadi kita semua sudah tahu bahawa pada hari Ahad, Iran telah memutuskan untuk melancarkan peluru berpandu balistik ke arah Israel. Dan untuk memahami mengapa mereka memutuskan untuk melakukan ini pada musim rundingan yang paling sibuk, anda perlukan kira-kira 90 saat untuk konteks, kemudian kita boleh terus ke bahagian yang benar-benar penting. Hizbullah, proksi bersenjata Iran yang menguasai sebahagian besar Lebanon, pada dasarnya adalah satu cabang negara Iran yang beroperasi atas nama Lubnan, telah bersetuju pada November 2024 untuk berundur dari sempadan Israel dan meluncurkan senjata sebagai sebahagian daripada gencatan senjata yang diusahakan oleh Amerika Syarikat. Tentara Lubnan, yang merupakan institusi negara yang berasingan dan telah bertahun-tahun cuba untuk hidup bersama dengan Hizbullah tanpa berkonfrontasi secara langsung, sepatutnya mengambil alih kawalan di selatan. Kedua-duanya tidak berlaku. Hizbullah terus membina semula, terus melancarkan drone dan roket merentasi sempadan. Dan apabila perang sempadan dengan Iran bermula pada akhir Februari dan Khomeini terbunuh, Hizbullah melakukan tepat seperti tujuan ia ditubuhkan dan membuka medan kedua, menyerang Israel secara meluas. Israel sudah tentu terus membalas. Hizbullah mempunyai satu taktik yang dipelajari terus dari Iran dan ia terdiri daripada dua bahagian. Gunakan gencatan senjata untuk membina semula dan akhirnya dapat berperang semula dan terus menguji sejauh mana anda boleh menolak sebelum seseorang menghentikan anda, iaitu berapa banyak roket yang boleh anda lancarkan. Untuk beberapa ketika, corak ini berterusan. Hizbullah melancarkan serangan, Israel membalas, dan kemudian Israel mula melakukan sesuatu yang membuat Hizbullah tidak senang. Mereka menolak lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan daripada apa yang Hizbullah selesa, mewujudkan zon penampan yang sebenar dan mereka mula menyerang Beirut, ibu negara. Bermakna Israel tidak lagi hanya berurusan dengan pos-pos di selatan, tetapi menyerang infrastruktur, pusat arahan dan jantung operasi. Dahia, ibu pejabat operasi Hizbullah di pinggir selatan Beirut, di mana kepimpinan, penyelarasan senjata dan kewangannya semua diuruskan, kini berada di bawah serangan. Menyerang Dahia bermakna menyerang jantung operasi, dan itu adalah sesuatu yang Iran tidak boleh benarkan. Kita akan bincangkan sebabnya sebentar lagi. Disebabkan perubahan yang berterusan ini dan peningkatan peperangan Israel dengan Hizbullah, Amerika Syarikat memutuskan untuk campur tangan. Trump telah menelpon Netanyahu dengan kata-kata yang jauh lebih berwarna-warni daripada apa-apa kenyataan awam yang pernah disebut, menurut seorang pegawai, dan memberitahunya bahawa dia perlu berhenti. Netanyahu tidak dapat menjadikannya rasmi, jadi sebaliknya, satu persefahaman tidak rasmi telah dicapai. Hizbullah akan berhenti menembak ke kawasan utara Israel, dan Israel akan mengelak daripada menyerang Beirut. Itulah perjanjian yang dibuat, tetapi sudah tentu, pada pagi Ahad, Hizbullah tetap memutuskan untuk melancarkan roket ke kawasan utara Israel. Israel, seperti yang telah dijanjikan, menyerang pusat komando di Dahia. Iran, yang telah memberi amaran secara terbuka bahawa sebaran serangan di Beirut akan mencetuskan tindakan balas, menunaikan amaran itu dan membawa situasi ini ke tahap yang lebih tinggi sama sekali. 11 peluru berpandu balistik dalam beberapa gelombang ke arah sebuah pangkalan udara di utara Israel. Semuanya berjaya dipintas, alhamdulillah, tanpa sebarang mangsa. Jadi itulah konteks apa yang telah berlaku. Israel dan Hizbullah telah berada dalam rundingan gencatan senjata yang pelik ini yang menyebabkan Iran agak tidak berpuas hati. Dan untuk menenangkan mereka, Amerika Syarikat cuba campur tangan dengan satu lagi perjanjian yang sebenarnya bukan perjanjian pun, yang langsung tidak dihormati oleh Hizbullah. Israel bertindak balas dan sebagai tindak balas kepada itu, Iran pula bertindak balas terhadap mereka. Jadi, apa sebenarnya yang sedang berlaku di sebalik semua kekecohan itu? Kerana pertukaran itu, roket-roket, serangan di Beirut, peluru berpandu Iran, semuanya dari luar nampak seperti satu peningkatan ketegangan yang seolah-olah sudah tidak terkawal. Namun sebenarnya, Iran sedang melaksanakan satu strategi yang telah dibinanya selama bertahun-tahun. Menjelang minggu lepas, rundingan nuklear dengan Amerika Syarikat telah benar-benar terhenti. Iran sebenarnya telah menggantung rundingan pada 1 Jun selepas pasukan Trump mendesak pindaan yang dianggap tidak boleh diterima oleh Iran. Perubahan berkaitan dengan stok uranium yang sangat diperkaya dan juga siapa yang mengawal Selat Hormuz.
Tindak balas Iran bukanlah untuk bertolak ansur, tetapi memilih untuk meningkatkan tuntutannya sendiri, menegaskan bahwa mereka mesti menguruskan selat itu dan tidak akan memindahkan uraniumnya kepada jagaan Amerika. Pada ketika ini, semua butiran terasa seperti banyak kekecohan kerana satu pihak bersetuju dengan sesuatu, kemudian pihak lain mengatakan itu tidak boleh, dan sebagainya, dan rundingan terus tertangguh. Meja rundingan, seperti yang dikatakan oleh seorang penasihat kepada pemimpin tertinggi selepas Israel menyerang Beirut, kini telah dibakar untuk kali ketiga. Tetapi sebenarnya itu tidak benar. Meja rundingan itu sebenarnya tidak pernah wujud sejak awal kerana Iran tidak benar-benar berminat dengan perjanjian nuklear. Dan untuk memahami rundingan ini, anda juga perlu faham bahawa Iran mempunyai kebimbangan yang jauh lebih mendesak dan bersifat eksistensial. Dan kebimbangan itu adalah kelangsungan hidup Hizbullah. Sejak gencatan senjata pada bulan April, Amerika Syarikat telah memegang pendirian tegas bahawa perjanjian itu melibatkan Iran dan tidak melibatkan Lubnan. Maksudnya, Israel bebas untuk terus melemahkan Hizbullah sebanyak mana yang mereka mahu, sementara Tehran dilindungi daripada serangan lanjut. Iran tidak suka perkara itu dan telah menentang pendirian tersebut sejak awal lagi. Pada bulan April, malah telah ditulis bahawa AISAT mesti memilih sama ada gencatan senjata atau perang berterusan melalui Israel. AS tidak boleh mendapat kedua-duanya dan ia juga merujuk kepada gencatan senjata dengan Hizbullah. Speaker Parlimen Iran berkata, sebarang rundingan adalah tidak munasabah jika pertempuran di Lubnan berterusan. Seorang penasihat pemimpin tertinggi yang bertemu dengan wakil Hizbullah di Iran menyatakan bahawa sebarang gencatan senjata yang tidak melibatkan Hizbullah adalah tidak relevan sama sekali. Tetapi mengapa mereka begitu mengambil berat tentang Hizbullah? Sebenarnya ia agak mudah. Jika anda telah mengikuti rancangan ini untuk beberapa ketika, anda sudah tahu bahawa Iran beroperasi mengikut satu buku panduan yang sangat khusus yang satu-satunya tujuan adalah untuk memastikan kelangsungan jangka panjang Republik Islam itu. Ia bukan tentang menang, ia sentiasa tentang kelangsungan hidup. Dan cara mereka membina diri mereka adalah berasaskan satu prinsip teras ini, iaitu kelangsungan hidup. Untuk terus hidup, mereka telah membina rangkaian proksi di seluruh rantau ini supaya jika satu diserang, yang lain boleh membina semula dan menggantikan. Bayangkan ia seperti salah satu permainan tukul di funfair, di mana anda pukul satu sasaran dan yang seterusnya muncul di tempat lain. Memandangkan Iran sendiri berdepan sekatan keuangan yang berat dan kemungkinan terpaksa menerima satu perjanjian, mereka faham bahawa mereka mungkin perlu berdiam diri seketika. Tetapi mereka tidak terlalu risau tentang perkara itu kerana bagi mereka, mereka mempunyai banyak masa. Mereka percaya pada ramalan mereka dan mereka sedang menunggu saat mereka tiba. Namun, sepanjang tempoh berdiam diri yang terpaksa itu, mereka mahu memastikan proksi-proksi mereka sedang membina, mengganti dan mengembangkan kerana sudah tentu keganasan mesti berkuasa. Jadi, Hizbullah adalah senjata kesayangan mereka untuk tujuan itu, terutamanya sekarang apabila mereka telah kehilangan Hamas pada tahap yang ketara. Tetapi ada satu lapisan lagi dalam hal ini yang patut diberi perhatian kerana ia juga mewakili satu perubahan. Sehingga tahun ini, Iran berhati-hati untuk tidak mengesahkan secara terbuka hubungannya dengan proksi-proksinya. Ia adalah fakta yang diketahui, tetapi bukan sesuatu yang mereka war-warkan, sebahagiannya untuk mengekalkan ilusi pergerakan yang berasingan dan sebahagiannya untuk mengehadkan tanggungjawab mereka. Sekarang, secara tiba-tiba, mereka bukan sahaja mengakui hubungan itu, malah mereka menghebahkannya kepada seluruh dunia dan mengancam untuk menggagalkan keseluruhan perjanjian nuklear. Jika Hizbullah, sebuah organisasi pengganas, tidak dilindungi dan menembak secara langsung ke arah Israel demi mempertahankan Hizbullah. Ini adalah perubahan yang sangat ketara, dan ia memberitahu anda banyak tentang betapa banyaknya pertimbangan telah berubah. Dan ada satu lagi lapisan yang lebih mendalam di sebalik kebimbangan Hizbullah, yang mana ia memberitahu anda dengan tepat apa yang sebenarnya Iran mahukan hujung minggu ini. Ketika mereka menghampiri satu lagi tarikh akhir nuklear, iaitu tarikh akhir yang ke-178 setakat ini, mereka mahu menguji Trump. Mereka percaya dia hanya menggertak bahawa ancamannya untuk mengambil tindakan ketenteraan tidak benar-benar serius. Dan jika itu benar, mereka boleh terus melengahkan dan menolak rundingan selama mana yang mereka mahu kerana mereka tahu Trump mahukan perjanjian ini lebih daripada apa-apa pun. Tetapi mereka mahukan pengesahan terhadap teori itu. Jadi dengan alasan untuk melindungi Hizbullah, mereka memutuskan untuk menembak ke arah Israel. Mereka tahu Israel perlu bertindak balas. Mana-mana negara yang mempunyai maruah pasti akan bertindak begitu. Dan hanya ada satu perkara yang boleh menghalang Israel daripada bertindak balas dengan sewajarnya, iaitu Trump. Jika Trump campur tangan dan menahan Israel, Iran akan mendapat jawapannya. Dia sangat mahukan perjanjian itu sehingga sanggup menerima apa sahaja dan ini meletakkan Trump terus berada di posisi kalah, iaitu kedudukan yang diinginkan oleh Iran. Dan sebagai bonus, mereka juga dapat menetapkan satu norma baharu. Iran boleh menembak ke arah Israel, menyebabkan negara itu huru-hara selama beberapa hari dan sama seperti roket Hezbollah di utara dan serangan Hamas di selatan, ia hanya menjadi perkara biasa.
Israel perlu menangani hakikat bahawa peluru berpandu dilancarkan ke arah mereka. Ia adalah satu pertaruhan apabila mereka membuat keputusan untuk menembak ke arah Israel, tetapi malangnya bagi kita, mereka memang memenanginya dengan adil. Trump memberitahu Israel supaya berundur dan Iran supaya kembali ke meja rundingan. Ya, Israel memang melancarkan serangan balas yang mengenai ibu pejabat yang telah dikosongkan di Dahia dan kemudahan sekunder di Iran cukup untuk mengatakan bahawa kami telah bertindak balas. Dan Iran mengumumkan ia menggantung operasi ketenteraan. Tetapi kerosakan telah berlaku. Iran telah mencipta norma baharu dan Trump telah menunjukkan keputusasaannya sekurang-kurangnya menurut mereka. Dan sudah tentu, Iran hanya bersetuju untuk berundur dengan syarat ia merangkumi juga bahagian hadapan Lubnan, memberi amaran bahawa sebarang serangan lanjut oleh Israel di selatan Lubnan akan mencetuskan tindak balas yang lebih kuat, tepat seperti kaitan yang telah cuba dipaksakan ke dalam kerangka rundingan sejak beberapa bulan lalu. Dalam satu hujung minggu sahaja, Iran telah memasukkan pelindungan Hizbullah ke dalam gencatan senjata sebagai syarat de facto dan menetapkan bahawa ia boleh bertindak balas secara langsung terhadap sesiapa sahaja yang diserang oleh Israel. Dan memastikan bahawa jika perjanjian akhirnya dimeterai, kelangsungan Hizbullah adalah sebahagian daripada apa sahaja yang terhasil, dijamin melalui tindakan dan bukan sekadar rundingan. Ini adalah keuntungan strategik yang sangat besar bagi mereka. Dan pada dasarnya, di sebalik semua strategi itu, ia kembali kepada sesuatu yang lebih mudah. Iran mahu memalukan Israel, membuktikan kepada dunia bahawa mereka sedang menang dan meletakkan Netanyahu dalam keadaan sukar, di mana beliau akan kalah dalam apa jua keadaan. Ini membawa kita kepada apa yang berlaku kepada Netanyahu. Seperti yang sering kami jelaskan dalam rancangan ini, sentiasa ada lebih daripada satu perkara yang berlaku dalam arena politik. Berita membuatnya kelihatan mudah, tetapi sebenarnya tidak pernah begitu. Seorang ahli politik pada tahap Netanyahu sentiasa menyimbangi sekurang-kurangnya dua perkara pada masa yang sama, kelangsungan politik pribadinya dan hubungan antarabangsa yang membolehkan kelangsungan negaranya. Kelangsungan politik Netanyahu sentiasa bergantung pada satu dakwaan. Beliau adalah lelaki yang menjaga keselamatan Israel. Ini satu fakta menarik. Pengundi Israel sangat berpecah belah. Kira-kira separuh daripada negara percaya bahawa beliau adalah ancaman terbesar yang dihadapi negara, manakala separuh lagi percaya beliau satu-satunya yang mampu melakukan tugas itu. Dan bagi pengundi yang menyokong beliau, apa yang mereka perlu lihat ialah beliau sentiasa akan meletakkan Israel di tempat pertama. Beliau tidak akan tunduk kepada tekanan luar. Perkongsian dengan Amerika adalah nyata, tetapi beliaulah yang memastikan ia tidak pernah merugikan Israel. Donald Trump memang salah seorang ahli politik asing yang paling popular dalam sejarah Israel, dan persahabatan Netanyahu dengan beliau adalah sesuatu yang benar-benar memberi ketenangan kepada penyokongnya. Pencapaian bersama, rasa mempunyai sekutu yang kuat, perasaan selamat yang datang bersamanya. Tetapi kasih sayang itu ada hadnya. Cinta kepada Trump tidak mengatasi cinta kepada Israel. Dan dengan berlalunya masa, pengundi Israel mula sedar bahawa Trump, walaupun dengan segala usahanya dan sokongan tulennya, sudah tentu mengutamakan Amerika terlebih dahulu. Dan kadang-kadang, itu merugikan Israel. Apa yang mereka harapkan daripada Netanyahu ialah menjadi lelaki yang melindungi Israel daripada perkara itu. Menjadi rakan kongsi kepada Trump, tetapi bukan sebagai orang bawahan. Perbezaan itu sangat penting untuk penyokongnya. Jadi apabila Trump menghubunginya dan pada dasarnya menyuruhnya berundur, Iran telah meletakkan Netanyahu dalam perangkap tanpa jalan keluar yang mudah. Untuk bertindak balas terhadap Iran, mungkin akan meretakkan hubungan dengan Trump pada saat perjanjian sedang dirundingkan. Bersikap berdiam diri dan kelihatan seperti seorang pemimpin yang tunduk kepada tekanan Amerika ketika peluru berpandu Iran sedang jatuh di utara. Mana-mana hasil pun sebenarnya menguntungkan Iran. Dan Netanyahu yang berpisah dengan Trump akan menggugat kestabilan pakatan, dan pakatan itu telah memastikan Iran berada dalam kawalan yang sangat ketat. Dan di pihak lain, Netanyahu yang menerima serangan tanpa memberi tindak balas yang bermakna akan kehilangan kepercayaan pengundinya sendiri yang boleh menyebabkan beliau tidak menang pada pilihan raya akan datang. Itulah sesuatu yang sudah tentu diinginkan oleh musuh-musuh Israel. Akhirnya, Netanyahu tidak memutuskan hubungan secara terbuka dengan Washington, dan tindak balas Israel mencerminkan setiap satu daripada kekangan tersebut. Ya, Israel memang memberi tindak balas terhadap serangan itu, tetapi ia adalah seminimal mungkin, sambil kelihatan seperti mereka tidak terlepas begitu sahaja. Ketua Staf IDF berkata secara terbuka bahawa tentera sudah bersedia untuk melancarkan serangan sebaik sahaja pihak politik memberi lampu hijau. Kara beliau menjelaskan bahawa hadnya terletak pada keputusan kabinet dan bukannya pada keupayaan tentera. Mark Levin menulis satu ucapan yang saya tak boleh lupakan yang pada dasarnya berkata, jika Israel dan Amerika tidak mempunyai pakatan itu, Iran sudah lama dimusnahkan. Kerana jika perkara ini bergantung kepada Israel, Israel akan bertindak balas seperti yang sepatutnya. Tetapi malangnya, Israel memang memerlukan pakatan dengan AS buat masa ini dan rakyat Israel memang tidak mudah diperdaya.
Mereka boleh lihat apa yang berlaku dan mereka tidak gembira mengenainya. Terutamanya kerana mereka faham bahawa jika Iran terlepas kali ini, serangan rawak dari Iran akan menjadi perkara biasa yang baharu. Jika mereka boleh terlepas begitu sahaja dan memang mereka telah terlepas, mereka akan melakukannya lagi kerana itulah corak mereka. Itulah yang mereka lakukan. Mereka terus mendesak dan mereka terlepas begitu saja kerana mereka faham bahawa pihak satu lagi perlu menahan diri. Sudah tentu, inilah tragedi politik yang lebih mendalam. Apabila seorang ahli politik membuat keputusan berdasarkan apa yang koalisinya mahukan dan bukannya apa yang situasi sebenarnya perlukan, dan dalam kes ini, apa yang Amerika Syarikat mahukan berbanding apa yang Israel perlukan. Itu adalah kos yang tidak akan muncul dalam mana-mana perjanjian gencatan senjata. Tetapi Israel tetap membayarnya setiap kali. Dan itulah sebabnya rakyat Israel berasa sedikit kecewa dengan Trump sekarang. Kini, Trump mahukan satu perjanjian. Secara khusus, perjanjian yang menamatkan ancaman nuklear Iran, menstabilkan Timur Tengah dan menjadi pencapaian dasar luar negara yang paling utama dalam penggal kedua beliau, lebih besar daripada apa-apa yang pernah dicapai oleh mana-mana presiden sebelum ini. Beliau telah mengatakan bahawa rundingan sangat-sangat hampir, tetapi kita sudah beberapa kali mendengar perkara itu sebelum ini. Seluruh pendiriannya di rantau ini telah diatur untuk memastikan rundingan itu terus berjalan. Dan apabila beliau menamatkan tempoh sebagai presiden, beliau tidak merancang untuk dikenang sebagai presiden yang gagal mendapatkan perjanjian dengan Iran. Tetapi apa yang beliau mahukan hanyalah Iran tidak mempunyai keupayaan nuklear. Perkara itu sudah jelas. J.D. Vance berkata begitu dan itu tidak sama dengan apa yang Israel mahukan. Kerana bagi beliau, hakikat bahawa Iran, Republik Islam, terus wujud dan kekal sebagai ancaman yang menyusahkan adalah tidak mengapa, selagi ia hanya sekadar gangguan kecil dan bukannya ancaman besar yang sebenar. Apa yang Israel mahukan ialah Republik Islam itu dihapuskan dan kedua-dua perkara ini sama sekali tidak selari pada masa sekarang. Tetapi selain itu, beliau terlalu mahukan perjanjian ini dan Iran dapat menghidu keinginannya itu. Keinginan itu telah menghasilkan 2 bulan yang boleh digambarkan sebagai kelemahan Amerika yang ketara, berpura-pura tidak nampak ketika Iran melakukan provokasi di Teluk, beralah untuk memastikan Tehran tidak menarik diri, dan menekan Israel supaya menerima serangan yang sepatutnya dibalas dengan tegas. Untuk memberi kredit kepada Trump, terdapat juga sekatan keuangan yang melumpuhkan. Dan mungkin kita akan buat episod tentang itu minggu depan, serta komitmen sebenar untuk memastikan perjanjian ini menjadi kukuh. Tetapi itu bukan apa yang Iran perhatikan. Apa yang Iran ambil berat ialah dalam masa beberapa jam selepas melancarkan 11 peluru berpandu balistik ke atas sekutu Amerika, Trump muncul di berita dan berkata, "Kamu sudah lancarkan peluru berpandu kamu." Dia merujuk kepada Iran, "Itu sudah cukup. Kembali ke meja rundingan dan buat satu perjanjian." Dia menambah bahawa dia berharap Israel tidak akan membalas kerana jika Bibi bertindak balas, perkara ini akan terus berlaku seperti yang telah berlaku selama 47 tahun lepas atau 3,000 tahun lepas Tehran mendengar setiap perkataan itu. Agak merendahkan untuk Netanyahu jika anda tanya saya. Inilah kebenaran tentang pendirian Trump. Dia tidak mahu peningkatan ketenteraan sekarang kerana dia memerhati apa yang rakyat Amerika mahukan dan apa yang mereka mahu ialah tidak membayar lebih untuk minyak kerana perang di Timur Tengah dan mereka juga tidak begitu menyokong Israel. Trump tahu perkara ini dan ia membuatkan dia tidak berminat dengan peningkatan ketenteraan pada masa ini. Iran menyedari perkara itu dan menggunakannya untuk kelebihan mereka. Masalah struktur adalah seperti berikut. Ancaman kekerasan yang boleh dipercayai adalah apa yang membuatkan sesuatu perjanjian itu berbaloi untuk dimiliki. Dan setiap kali Trump memberi isyarat bahawa dia akan menahan Israel dan menerima peningkatan ketegangan dari Iran demi melindungi rundingan, kredibilitinya semakin berkurang, pengaruhnya semakin mengecil, dan perjanjian yang akhirnya dia peroleh mencerminkan pengaruh sebenar yang dia miliki. Apabila Trump mendesak pindaan terhadap draft perjanjian pada awal Jun, tindak balas Iran adalah meningkatkan tuntutan mereka sendiri. Trump juga berkata minggu ini bahawa Netanyahu tidak akan mempunyai pilihan selain menerima apa sahaja yang dicapai oleh AS dengan Iran, sambil menambah, "Saya yang tentukan segalanya." Dan pengakuan bahawa Washington dan Baitul Maqdis tidak sehaluan adalah maklumat yang digunakan oleh Iran untuk kepentingan mereka sendiri. Sudah tentu, walaupun Trump dan Netanyahu mempunyai persahabatan, hakikat bahawa Trump menjelaskan bahawa dialah yang mengendalikan segala-galanya adalah sesuatu yang benar-benar memberi kelebihan kepada Trump. Dengan rakyat Amerika yang telah mendakwa bahawa Netanyahu mengawal Trump, ini bermakna Trump hanya menggunakan pengumuman medianya untuk kepentingan sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Anda lihat, ada kemungkinan apa yang kita saksikan ini hanyalah satu persembahan, di mana Trump dan Netanyahu sedang menjalankan satu permainan jangka panjang yang terkoordinasi, di mana ketegangan yang kelihatan itu sengaja direka untuk menenangkan Republik Islam dengan rasa selamat palsu sebelum sesuatu yang menentukan dan dahsyat berlaku. Tiada permainan kata dimaksudkan.
Terdapat laporan mengenai kebangkitan pelajar yang bermula semula di dalam Iran yang patut diperhatikan dengan teliti kerana menjatuhkan Republik Islam dari dalam adalah sesuatu yang telah diusahakan oleh Israel sejak awal lagi. Tetapi jika ini bukan satu persembahan, jika inilah sebenarnya yang berlaku, maka kita mungkin telah memberikan Iran satu hadiah yang mereka sebenarnya tidak perlukan. Ada kemungkinan bahawa Amerika dan Israel tidak sehaluan mengenai apa matlamat jangka panjang yang perlu dicapai dalam berurusan dengan Republik Islam ini. Kita sering memandang rendah Republik Islam kerana mereka adalah pakar strategi yang bijak. Mereka adalah perunding yang sabar dan sangat mahir mencari kelemahan lawan mereka serta menekannya berulang kali. Apa yang sangat mengecewakan ialah perkara ini sudah jelas kepada kita, namun mereka masih memasang perangkap dan melihat pihak lawan masuk ke dalamnya. Ketiga-tiga pemain sekarang sedang bermain catur mereka sendiri di papan yang sama, dan dengan setiap langkah oleh seorang pemain, sekurang-kurangnya salah seorang yang lain perlu membayar harga. Tetapi inilah yang saya ingin tinggalkan kepada anda, kerana gambaran ini tidaklah sekelam yang mungkin anda sangka sekarang. Iran telah melakukan satu langkah yang bijak hujung minggu ini. Namun pada hari yang sama, 11 peluru berpandu itu dilancarkan, lapangan terbang Ben Gurion mempunyai 50,000 orang yang keluar masuk. Peluru-peluru berpandu itu telah dipintas, setiap satunya. Tiada korban jiwa, tiada kecederaan. Kehidupan di Israel tidak terhenti. Negara itu langsung tidak gentar kali ini. Dan itu penting kerana ia memberitahu anda sesuatu yang Republik Islam tidak mahu terima. Bahawa walaupun dengan segala kecerdikan strategik mereka, dengan semua perangkap yang mereka pasang dan norma yang mereka cuba tetapkan, mereka sedang menyerang sebuah negara yang telah menghabiskan 75 tahun belajar bagaimana untuk menyerap perkara yang mustahil diserap dan terus bertahan. Dan semangat di Israel sangat tinggi. Republik Islam tidak akan memenangi perang ini. Apa yang kita perlu perhatikan sekarang ialah sama ada para pemain membuat keputusan yang betul selepas ini. Dan yang paling penting ialah ini. Sebarang perjanjian yang secara rasmi mengaitkan Iran dengan Hizbullah yang mengiktiraf peranan Iran di Lubnan sebagai penjamin yang sah tidak akan melemahkan cengkaman Iran ke atas negara itu. Ia pada dasarnya menghalalkan kubu kuat mereka di Lubnan yang merupakan bencana untuk Israel, bencana untuk Amerika, dan yang lebih penting sebenarnya bencana untuk rakyat Lubnan sendiri. Yang tidak mengejutkan, tidak berminat dengan entiti pengganas yang mengawal negara mereka. Ia mengambil sesuatu yang sepatutnya sentiasa boleh dinafikan dan menjadikannya benar-benar kekal. Ia menghalalkan keganasan. Itu akan menjadi satu kesilapan besar. Dan orang yang berunding ini perlu faham apa yang mereka akan tanda tangani. Ia bukan sekadar syarat kecil dalam perjanjian itu. Ia adalah satu kerugian yang sangat besar untuk Barat dan juga untuk Timur Tengah. Sesuatu yang lebih besar bakal berlaku. Sama ada ia adalah kebangkitan pelajar di dalam Iran yang menemui detik mereka, atau sekatan keuangan akhirnya mencapai titik kritikal, atau satu langkah ketenteraan yang tiada siapa antara kita dapat jangka sepenuhnya, situasi semasa tidak stabil dan keadaan ini bukan sesuatu yang akan selesai begitu sahaja. Republik Islam sangat bijak, kejam dan benar-benar komited kepada visi dunia yang tidak mempunyai ruang untuk Israel, Barat atau sejujurnya untuk rakyat Iran sendiri. Gabungan itu, bijak dan benar-benar bertekad untuk memusnahkan, adalah apa yang menjadikan mereka sangat berbahaya dan sebab itulah sangat penting agar pihak yang berunding dengan mereka berhenti memandang rendah apa yang sedang mereka hadapi. Seperti yang saya katakan, kita masih belum tahu keseluruhan cerita. Tetapi kita sedang memerhati dan kita akan terus cuba memahaminya bersama-sama. Dan mengenai apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh Israel sekarang untuk menghentikan Iran daripada membuat serangan rawak ke atas Israel, norma baru ini, jawabannya sebenarnya lebih mudah daripada yang disangka. Gunakan strategi Iran dan balikan strategi itu terhadap mereka. Lihat apa yang Iran sangat ingin pertahankan. Hizbullah. Itulah harta paling berharga, aset yang dilindungi melalui pelancaran peluru berpandu balistik, bahagian yang mereka tidak mampu kehilangan. Sebab itulah mereka menggantungkan seluruh rundingan mereka padanya. Jadi, buat Hizbullah membayar harganya. Tidak semestinya untuk membalas Iran, Anda perlu menyerang Iran secara langsung. Tetapi serang sahaja apa yang paling mereka mahu lindungi. Serang mereka pada titik yang benar-benar menyakitkan. Dan mereka akan belajar satu pengajaran yang sangat berbeza daripada apa yang mereka pelajari hujung minggu ini. Beritahu mereka bahawa jika mereka sanggup mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan Hizbullah, maka apabila mereka bertindak, satu-satunya perkara yang mereka ambil berat akan dimusnahkan. Israel masuk dan menyerang Hizbullah dengan lebih hebat daripada sebelum ini. Apa yang kita lihat di sini ialah tiga pihak berbeza dengan tiga kepentingan berbeza dan mereka semua sedang bermain bersama.
Dan pada akhirnya, rakyat negara-negara tersebut yang akhirnya menjadi mangsa akibat keputusan yang dibuat. Jadi, seperti biasa, kita akan akhiri episod ini dengan doa. Agar para pemimpin kita membuat keputusan yang tepat, keputusan yang bijak, yang bukan hanya untuk agenda politik mereka sendiri, tetapi benar-benar memperbaiki Timur Tengah. Dan kita boleh berharap untuk menuju ke arah dunia di mana rejim pengganas tidak berkuasa, dan di mana keamanan atau hampir kepada keamanan benar-benar menjadi kenyataan. Saya Ira K, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang.